Saya tidak rasa benda itu jadi keutamaan. Saya tak rasa. Dan keyakinan tu saya nampak logiknya ada kerana yang nak mempertahankan projek ini bersungguh-sungguh luar biasa. Kerajaan negeri pun tak sekeras itu mempertahankan. Orang yang tak ada kena-mena dengan tempat tu nampak gaya beria-ria mempertahankan perkara ni. Itu yang saya kata menjadikan saya keheranan luar biasa. Hujahnya memberi hujah, penerangannya seolah-olah macam projek ni dia punya. Dan ada share yang besar dalam ni. Kalau tak jadi projek ni, rugi besar dia. Seolah-olah lah saya kata. Tidak benar sama sekali kalau setakat memperjuangkan isu ni setakat kepentingan penduduk. Ni, penduduk punya pasal ni beria-ria. 2 jam lebih kerana kononnya pasal penduduk. Tapi saya tak rasa. Sebab kok mana pun rumah saya di kawasan itu. Saya duduk di tempat itu. Anak isteri saya tinggal di tempat itu. Saya pulang ke tempat itu setiap minggu. Dan sekiranya tidak ada sidang parlimen, memang saya tinggal di situ. Sekejap. Baik, terima kasih Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Speaker. Sebagai seorang yang duduk di situlah ya, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Indra Mahkota. Setelah mendengar pengujahan daripada Yang Berhormat Rembau, daripada Yang Berhormat Kota Belud tadi, adakah Yang Berhormat Rembau, Yang Berhormat Indra Mahkota merasa yakin pasal dia banyak sangat nak kena testing lah, nak TOL ni sementara, lepas tu nak tengok macam mana, lepas tu kalau soal residu ni kalau boleh begini, kalau tak boleh kita buat begini, kalau tak boleh kita buat begini. Lalu banyak sangat dia punya benda-benda yang tidak jelas, tak clear, tak selesai lagi. Tetapi macam mana pun, walaupun tak clear, tak selesai, masih nak push on juga. Adakah sebagai Indra Mahkota sebagai seorang yang duduk di kawasan yang berhampiran tu, rasa dengan penghujahan mereka rasa lega ke? Saya bertambah hairan, Shah Alam, Yang Berhormat Shah Alam. Hairan saya bukan setakat itu. Laporan muka surat 19 pendengaran awam ni yang datang daripada seorang tokoh MCA Pahang, Datuk Eng Fok Heng. Dia dengan tegas dan dicatat pula di sini ni, sebab saya kata saya berterima kasih dan saya mengalu-ngalukan laporan ini kerana memasukkan juga perkara-perkara seperti ini. Ini yang datang daripada MCA, ketua parti MCA, leader yang ada di negeri Pahang, bukan kawasan lain yang duduknya di Kuantan, ya. Dia sebab kata, tu Datuk Speaker, jawatan kuasa ni adil. Menegaskan kita keluarkan semua. Siapa yang datang, MCA, siapa yang cakap, kita bagi keluar. Walaupun daripada MCA tak setuju, kita tulis. Itu maksud dia, kita kata jawatan kuasa ni adil. Ini perlu dihantar. Tapi kenyataan baca ke tidak laporan pimpinan ni? PAS kawasan dia tak mau sentuh pun. Baca ke tidak laporan ni? Tak baca berkali. Kenyataan pimpinan PAS kawasan dia tak mau sebut. Dah tak ada dalam laporan, kalau ada okeylah. Baca. Nampak tak baca. Tu aja. 19, muka 19 tak ada yang kuliah Bandar Baru beria nak suruh ni, tak ada. Muka 19 ada satu daripada Persatuan daripada Adun Teruntum, wakil MCA juga. Yang kedua muka surat 19 Datuk Eng Fok Heng, itu wakil ketua MCA Pahang. Ini selaras seperti yang Rembau beritahu tadi, iaitu minta MCA Pahang, terutamanya Kuantan, minta supaya semua sisa daripada kilang linas ini perlulah dihantar ke luar negeri dan tidak boleh disimpan di Gebeng. Ini permintaan daripada MCA. Maksudnya MCA Pahang juga mengambil kira yang kedudukan ni jangan membahayakan penduduk tempatan, kerana sisa ni yang dibincangkan banyak daripada pagi tadi. Dan apa dia? Linus Corporation Australia dan Linus Malaysia Sdn Bhd telah mengemukakan surat sebagaimana yang dibacakan oleh Rembau tadi, iaitu komitmen. Kenapa kata? Baca muka surat 13 perenggan 1, itu adalah kenyataan daripada pemimpin PAS kawasan, Dr. Syed Badarudin bin Syed Ali. Cuba baca penuh laporan dia. MP dari Malaysia. Muka surat 13, Dr. Syed Badarudin bin Syed Ali, Doktor Kesihatan Pekerjaan yang juga AJK PAS kawasan. Ini parlimen mana ni? Parlimen Zimbabwe ke macam ni? Hormat. Dah bercakap macam Zoo.
Yang Amat, kena minta jalan yang Amat Kulim Bandar Baru. Ni ahli parlimen ke apa ni? Saya nak bagi tahu dia cuma menyeleweng. Dia kata tak ada, saya nak kata ada. Kamu tak tengok ke muka surat 13 memimpin PAS kawasan. Terang dia tulis tu. Tapi yang tua, kalau Datuk yang bertua nak bawa dan nak membiarkan jangan putar belit tu je. Parlimen kita. Yang Malah Kulim Bandar Baru. Saya setuju ya, tapi sejak tadi pun macam ni bila Rambo berucap sama juga macam ni. Tapi saya bagi tahu, saya bagi makluman terpayah macam tu. Dia kata tak ada. Saja nama PAS. Saya nak bagi tahu muka surat 13 minta Kulim Bandar Baru jelaskan mana ada nama PAS. Yang ni pun tak betul yang masalah. Itu sebab Speaker tengah bercakap, speaker tengah bercakap yang umat tak dengar pun. Itu pun tak betul peraturan. Cik Alam ni kalau dia cerdik sikit, tengok CD ni terang. Kulim Bandar Baru, kerana minta jalan ya Mat, minta jalan ya. Yang kita tulis ni rumusan. Kita pertahankan kualiti parlimen kita. Ya, on both side. Semua pihak, semua ahli parlimen pertahankan kualiti dan juga pertahankan peraturan mesyuarat. Terima kasih. Kita nak jaga kualiti supaya jangan ada ahli parlimen putar belit. Terang-terang kat muka surat 13 tu ada. Ya Mat, Kulim Bandar Baru dulu ya Mat, duduk. Terima kasih ya Mat. Saya nak betulkan tu je Datuk Speaker. Tak apa lah ya Mat, lepas ni boleh berucap nanti ya. Pengurusi jawatan kuasa tegur sikit ahli jawatan kuasa macam ni. Nak minta tolong pula. Nak minta tolong pengurusi. Pengurusi ada kat depan tu. Nak minta tolong pengurusi pula. Kulim Bandar Baru duduk lah ya Mat. Pengurusi jawatan kuasa ada tu. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya nak katakan wakil daripada MCA buat kenyataan dan permintaan yang agak kukuh di sini dan dirakam dan dijawab dengan komitmen bahawa akan membawa keluar residu lem ini daripada Malaysia. Jadi kenyataan ini sebenarnya tadi dibacakan oleh Rembau, cuma Rembau tak tekankan. Maknanya ini adalah komitmen yang perlu dilaksanakan oleh syarikat ini. Kan ini dibincang yang dipikirkan bersama duduk satu hari suntuk ni kerana keselamatan penduduk yang dikatakan boleh mengancam hasil daripada residu yang terhasil. Dulu komitmen kata mesti dibuang, dikeluarkan daripada Malaysia kerana timbul keraguan. Ini dah ada. Tapi sekarang ni sama ada boleh dilaksanakan tidak. Kota Belud kata nak kaji pula benda itu. Baru sekejap dia kata nak kaji. Dah 30 minit dah ya Ahmad. Dah 30 minit dah. Boleh setelah sikit. Terima kasih Indra Mahkota. Tentang residu yang dikatakan akan hantar ke luar negara. Kalau mengikut undang-undang internasional, tak ada undang-undang ni dibenarkan sisa radioaktif atau sisa-sisa kimia yang dibawa ke luar negara. Mana ada? Tunjukkan. Adakah undang-undang internasional yang membenarkan? Tidak. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Datuk yang bertua. Dari muka surat 47 sehingga 59. Saya fikir ini adalah antara kandungan yang sangat mustahak dalam laporan ini. Selebihnya dimasukkan tentang lampiran dan sebagainya apa semua. Saya tidak rasa ini adalah kosmetik saja. Tapi kepada saya, pandangan saya, muka surat yang sebutkan tadi, ini adalah isi atau konten sebenar yang perlu dipertimbangkan, diperhalusi oleh jawatankuasa ini yang dibentangkan dalam parlimen. Iaitu bagaimana kita boleh memastikan kalau nak buat juga, dah tak boleh dah nak kata apa. Sebab dah orang lama tu semua lari. Saya tahu di Gebeng tu kebanyakan dah keluar daripada kawasan itu. Selepas mereka mendapat pioneer status selama 5 tahun, tak payah membayar cukai, dia cabut keluar. Kebanyakan mereka boleh berpindah. Saya ada dokumen yang boleh diserahkan sekiranya perlu, tapi rasa tak kena pula nak bagi dokumen kepada jawatankuasa ini. Beri kepada MITI mungkin sesuai. Tapi saya nak katakan ada beberapa syarikat dalam masa 5 tahun kebelakang ini telah pun bungkus keluar daripada kawasan itu, kawasan perindustrian kimia Gebeng, selepas mereka mendapat manfaat pioneer status 5 tahun, pengecualian cukai dan apa saja kemudahan yang kita tawar dalam bentuk manfaat-manfaat industri perindustrian kepada mereka. Mereka cabut keluar.
Sebagai contoh saya kata tadi, Amoco Chemical dan Eastman Kodak yang buat chemical untuk buat filem dalam kamera. Mereka telah pun cabut. Telah cabut setelah mendapat manfaat. Dan untuk rekod, kerajaan telah 2 kali mengeluarkan data bahawa kita tidak berjaya mengutip apa-apa cukai daripada company yang disebutkan tadi kerana mereka telah dikurniakan satu status pengecualian masa mereka ditawarkan tempat atau persetujuan untuk beroperasi di tempat itu. Jadi 12 bulan yang diberi, 12 tahun yang diberi kepada ini ada salah satu contoh yang pada saya ikut mana nak katakan kita ada manfaat kepada negara dari segi revenue-nya. Dan satu perkara yang saya fikir antara yang terakhir boleh saya sebut. Semasa ELB mengeluarkan sijil kelulusan sementara beroperasi Datuk M. Tua. Mungkin Datuk M. Tua tahu tapi lupa perkara ni. Sebaik saja mereka mendapat lesen sementara itu, kedudukan saham mereka di Australia telah meningkat 31.6%. Harga saham menjadikan syarikat berkepentingan ini telah meraih keuntungan serta-merta sebanyak 31.3%. Atau mana-mana orang, individu, syarikat atau korporat yang mempunyai kepentingan dalam projek ini telah mendapat keuntungan serta-merta sebanyak 30% lebih dari segi peleburan asas. Apa yang kita dapat serta-merta? Belum apa-apa lagi. Kita tak dapat apa. Yang dapat pergaduhan sesama sendiri, bertegang leher, dan saya rasa yang manfaat ada 2-3 orang pergi melawat sana, maybe dapatlah apa semua lebih kurang. Kalau ada, sekiranya ada. Saya tak mungkin dia orang pergi sana dengan belanja sendiri. Tak logik, bukan? Jadi, yang saya nampak kepentingan yang telah dikecapi serta-merta ialah syarikat ini juga yang telah mendapat lonjakan atas harga saham yang tersenarai di Australia. Dan saya rasa, saya minta dan saya merayu kepada Menteri MITI, tolong meneliti perkara ini, kalau boleh buat sedikit penjelasan. Apakah akibat setelah berlakunya satu kenaikan lonjakan yang luar biasa dari segi nilai saham mereka di Australia sana? Mungkin akan ada satu corporate arrangement yang lain, yang berlainan, yang tidak kita masukkan dalam syarat pembinaan dan operasi kita kilang ini di Malaysia, menggunakan kedudukan ini untuk meraih lebih commercial profit di kawasan lain di luar negara kita, dengan memberi gambaran bahawa asas atau pusat, the center of profit dalam projek ini duduk di Gebeng, di mana rakyat persekitarannya, kita semua, Malaysia sebagai sebuah negara, tidak mendapat manfaat apa sangat pun. Yang lebih mendapat manfaat segera, kepentingan dan keuntungan ternyata bukan negara kita, bukan rakyat kita. Ini saya telah buktikan beberapa laporan dan juga siaran yang tepat menyebut bahawa bagusnya projek ini kerana telah melonjakkan saham ataupun harga saham di negara Australia atas sebab kerajaan kita memberi lesen pendudukan sementara. Baru sementara. Ya, tolong fikirkan, dan saya rasa ini antara perkara yang agak crucial untuk saya sampaikan juga. Terima kasih banyak.